Jadi kita jangan mudah terpengaruh dengan keganjilan. Benda pelik-pelik orang sebar, tak apalah. Kita jangan mudah terpengaruh. Yang kedua, nak tafsir Al-Quran tak boleh suka-suka hati. Kita orang biasa ni kita ikut tafsiran para ulama. Ulama-ulama dia boleh tafsir. Yang ketiga, apa yang Tuhan kata halal, halal lah. Apa yang Tuhan kata haram, haram. Dia tak ada satu majlis, satu upacara, satu peringkat yang mana dia boleh kata benda yang haram dihalalkan. Tak ada. Kalau kita belajar dengan satu tok guru, tiba-tiba dia kata kat kita, kamu dah lulus ujian dah. Sekarang ni kamu boleh dah minum arak. Orang lain tak boleh lagi. Tu maksud dia salah tak ajaran dia tu. Kan? Suatu hari Syekh Abdul Qadir Jilani dia jalan-jalan, dia nampak di langit tu hebat. Apa benda tak tahulah. Lah benda di langit tu kata, mulai hari ini kamu apa yang diharamkan bagi kamu dihalalkan. Benda tu nak berlaku macam Tuhan lah. Kalau kita ilmu tak cukup, mesti kita kata, Tuhan dah halalkan apa yang haram bagi aku. Lepas ni bolehlah minum arak, kan nak berzina, kan nak mencuri, kan boleh. Tapi Syekh Abdul Qadir dia tahu. Dia kata jangan duk berlakon. Aku tahu kamu bukan Tuhan. Dia tahu. Cuma kita orang biasa takut. Takut terkena. Jadi mana yang Tuhan dah kata halal tu halal, yang kata haram tu haram. Kalau ada tok guru dia nak halalkan yang haram tu, salah lah tu. Pengajaran yang keempat, kita mesti percaya hari kiamat tu memang ada, alam kubur memang ada, padang mahsyar memang ada, timbangan amal ada, titian sirat ada, syurga neraka ada. Kalau golongan batiniah ni dia kata semua tu tak ada. Itu semua ada maksud tersembunyi, ada rahsia dia. Itu golongan batiniah. Pengajaran yang terakhir, orang selepas Nabi Muhammad tak ada yang maksum. Kalau orang kata tok guru dia maksum, salah lah. Kalau orang Syiah pula dia kata Sayyidina Ali maksum, itu pun salah juga. Keturunan Sayyidina Ali, imam-imam yang 12, imam yang 7 itu maksum, itu pun salah juga. Nabi Muhammad dia maksum. Alhamdulillah. Sekarang nak masuklah pelajaran kali ini. Sebenarnya kita masuk pada tajuk yang baru. Tajuk kecil yang baru, maksud dia kadar terpuji dari ilmu yang terpuji. Jadi nak cerita, ilmu-ilmu ni dia ada 3 bahagian. Ini Imam Ghazali buat pembahagian ni. Ilmu-ilmu ada 3 bahagian. Jenis yang pertama, ilmu ni dia kalau sikit pun tak elok, tercela. Kalau banyak pun tak elok juga. Ilmu tu sikit pun tak elok, banyak pun tak elok. Contoh dia, ilmu sihir. Kita belajar sikit pun tak elok, belajar banyak pun tak elok. Contohnya, ilmu berjudi. Belajar sikit pun tak elok, belajar banyak pun tak elok. Contohnya, ilmu mengendap, ilmu sekolah orang. Belajar sikit pun tak elok, belajar banyak pun tak elok. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kalau sikit elok, banyak pun elok. Sikit pun elok, banyak pun elok. Contoh dia, ilmu tentang Allah Ta'ala. Kita belajar ilmu tentang Allah Ta'ala, ilmu tauhid contohnya, belajar sikit pun bagus, belajar banyak pun bagus. Yang pertama tadi, belajar sikit pun tak bagus, belajar banyak pun tak bagus. Jenis yang kedua, belajar sikit pun bagus, belajar banyak pun bagus. Ilmu baca Quran, belajar sikit pun bagus, belajar banyak pun bagus. Cara nak baca Quran. Yang jenis ketiga, ilmu ni sikit bagus, tapi kalau dia banyak, dia sudah jadi tak bagus. Sikit dia terpuji, dia ada had dia. Tapi kalau dah banyak, tak bagus. Contoh dia, ilmu-ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni kalau ada orang lain buat dah, kita tak buat pun dah lepas. Tapi kita duk tumpu semua ilmu fardu kifayah nak belajar. Sehingga kan kadang-kadang terabai yang fardu ain. Jenis ni tak bagus lah. Kita bagi contoh nak bagi faham. Jenis yang pertama tadi, kalau ilmu tu sikit pun tak elok, banyak pun tak elok. Kita ambil contoh santan ataupun susu dalam satu bekas, kita masukkan nila. Kan nila ni kalau jatuh dalam susu, dalam santan setitik pun habis rosak santan. Kalau masukkan satu cawan pun habis rosak santan. Sikit pun tak elok, banyak pun tak elok nila ni. Kalau nak masukkan dalam santan tu tadi. Jenis yang pertama. Jenis yang kedua, sikit pun bagus, banyak pun bagus.
Contoh dia santan ataupun susu, kita tambah santan lagi. Tambahlah banyak mana pun. Kan santan kita tambah dengan santan. Tambah sikit pun elok, tambah banyak mana pun elok lagi santan dia. Contoh dia. Jenis yang ketiga, kalau sikit dia bagus, terpuji. Tapi kalau dah banyak, dia tak elok. Macam mana contoh dia? Santan tadi lah. Santan tadi kita masukkan gula secukup rasa, masukkan garam secukup rasa. Rasa dia memang sedap. Kan? Lemak santan, masin garam, manis gula. Bila campur, sedap lah santan ni. Nak bubuh ikan pari ke apa dalam tu kan, sedap. Tapi ada had dia. Kalau kita masukkan banyak garam, masukkan banyak gula, terus tak sedap. Tu contoh ilmu tadi. Jenis yang pertama, sikit pun tak elok, banyak pun tak elok. Contoh dia ilmu sihir. Jenis yang kedua, sikit pun elok, banyak pun elok. Contoh dia ilmu tentang Allah Ta'ala. Jenis yang ketiga, sikit elok, tapi kalau banyak dah tak elok. Contoh dia ilmu fardu kifayah. Nak belajar banyak-banyak sangat memang tak larat. Sebab ilmu ni dia sangat luas. Macam santan tadi, bubuh gula sikit, garam sikit, sedap. Tapi kalau santan sebelanga, masukkan gula sekilo, garam sekilo, terus tak sedap. Dia berpada-pada. Contoh dia lagi, orang menderma. Imam Ghazali bagi contoh, orang selalu buat kenduri. Dia selalu buat kenduri tu bagus lah. Dia panggil 1000 orang, buat makanan untuk 1000 orang. Cantik. Tapi kalau dia panggil 1000 orang, makanan dia buat untuk 2000 orang. Itu dah membazir. Dah berlebih. Kalau sikit, ikut had dia, cantik. Kalau lebih, dah tak elok. Itu bahagian-bahagian ilmu. Diharapkan dengan contoh-contoh tu tadi boleh fahamlah sikit-sikit.